Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin habibina Mustafa sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطلق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون الأمور وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat kurniaan Allah yang tidak terhingga banyaknya. Marilah sama-sama kita menjadi hamba yang benar-benar syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua keadaan sekalipun. Mudah-mudahan kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menyebut dalam satu ayat suratul Fussilat ayat 21, waqalu lijuludihim, dan telah berkata kepada kulit-kulit badan mereka, maka mereka menjawab, Allah Maha Kuasa menjadikan sesuatu pendengaran yang berkata-kata telah menjadi dapat berkata-kata, dan Dia yang menjadi kami. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran beberapa dalil, beberapa bukti yang menunjukkan kebesaran Allah, menjadikan segala yang kita miliki, dan Allah yang menjadikan segala yang ada pada kita maupun anggota panca indera kita, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dicipta bukan saja-saja ciptaan Allah, dia akan bangkit menjadi saksi atas diri badan kita, atas segala kerja buat kita sepanjang kita duduk atas dunia. Nah, biasanya kita dengar yang masyhur dalam ayat Quran, tangan dan kaki aja saksi atas perbuatan kita atas dunia. Jadi dalam ayat lain, semua yang ada pada anggota kita, kulit, bulu, tulang, belulang, semuanya akan bangkit di akhirat menjadi saksi atas diri kita. Kalau kita buat jahat, dia saksi pada benda yang kita buat jahat. Kalau kita buat baik, dia juga penyaksian kepada benda yang kita buat baik. Dengan kata lain, kita nak susu tak boleh. Hak jahat kita buat, semua akan pakat nak jadi saksi atas kejahatan yang kita buat apabila balik di akhirat. Nak tangan, kaki, kulit, bulu, tulang. Jadi apa yang ada pada diri kita yang Allah cipta, antara tugas dia, antara hikmat dia, dia akan jadi saksi atas diri kita. Sama ada yang baik kita buat maupun yang buruk, dua-dua kena. Jadi marilah sama-sama kita muhasabah diri. Sebelum kita membuat sesuatu, kita fikir dengan semasak-masaknya, kita fikir dengan sedalam-dalamnya, benda ni baik dapat pahala ke, ataupun benda yang kita nak buat ni buruk dapat dosa ke. Sebelum kita buat, mesti kita tapis
setiap benda yang kita lakukan atas dunia. Jadi bersempena dengan kita masih lagi membincangkan dalam kitab kita ni beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhirat. Dan hari akhirat lah yang kita akan menyaksikan benda-benda seumpama ini. Dan atas amal ibadat yang kita buat, semua di akhirat akan kita saksi semula. Akan kita saksi semula dalam buku suratan amalan satu persatu. InsyaAllah pada malam ni musannif bawa hadis yang ke-60 an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bisalasatin ayyam yaqul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat daripada Muslim. Jadi hadis yang ke-60 ni daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya aku ada mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari sebelum baginda wafat. Kata Jabir, sebelum Nabi wafat 3 hari Nabi ada pesan satu hadis. Dah apa dia hadis? Dah baginda bersabda, janganlah seseorang kamu mati melainkan ia berkeadaan menaruh sangkaan baik terhadap Allah Ta'ala yang meliputi kemurahannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, 3 hari sebelum dia mati, dia pesan kepada sahabat. Kata Nabi, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menaruh sangkaan baik kepada Allah Ta'ala. Jadilah ini menjadi dalil sangkaan terhadap Allah, mesti kita kena sangka baik kepada Tuhan. Tak boleh sama sekali kita sangka buruk kepada Tuhan. Masalah Tuhan atas kita musibah, Tuhan atas kita penyakit, dengan susah nampak buruk, tapi hakikat di sisi Tuhan kita kena sangka benda tu baik. Tuhan atas nyakitkan aku baik, nak suruh gugur dosa-dosa aku. Nampak benda tu susah, nampak benda tu macam tak baik, tapi hakikatnya Nabi besar, hak Tuhan wi kamu mu kena sangka baik dengan Tuhan. Tuhan wi nyakit kamu, nak suruh mu sabar, nak suruh mu esah, nak mati dekat dah, nak suruh mu taubat dosa-dosa mu buat, nak suruh mu muhasabah diri. Itu sangkaan baik yang perlu kita lontarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Tuhan uji kita dengan setara mana susah, Tuhan uji kita dengan setara mana payah, Tuhan uji kita dengan setara mana sakit, Tuhan uji kita setara mana miskin sekalipun, dari sudut hamba kepada Allah mesti kena sangka baik. Tak boleh sangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah antara dalil yang disebut oleh Nabi, dipesan oleh Nabi 3 hari sebelum dia wafat, dia pesan kepada Jabir. Jadi sebelum kita meninggalkan alam dunia, sebelum kita mati tinggal dunia ni, kita dengan Tuhan tak boleh sama sekali bersangka jahat dengan Tuhan. Wajib kita kena dengan Allah Ta'ala sangka baik. Tak cakap dah aku doa Tuhan tak terima, apa Tuhan tak terima, Tuhan benci kat aku kau, sangka begitu akan mari. Sebenarnya doa kita tak cakap minta dengan Tuhan, kita kena sangka baik. Bukan Tuhan benci kita, Tuhan nak suruh kita rajin buat amal. Kalau minta sekali terima lalu, tak payah minta dah semula, duduk saja. Nak kaya jadi kaya, minta dah kaya dah. Nak senang jadi senang, sekali minta mak kebun lalu, lain kali tak payah buat, jadi malah pula. Ini antara hikmah. Tuhan tak terima doa kita. Dan kita tengok syarah ulama, doa ni 2 keadaan. Kalau Tuhan tak terima atas dunia, Tuhan terima di akhirat. Mana nak dunia dengan akhirat?
memang dah tanya siapa pun nak akhirat. Jadi sabarlah kalau Tuhan tak terima kita atas dunia. Kalau Tuhan tak terima doa kita atas dunia, di akhirat Tuhan terima doa kita lebih lagi istimewa berbandingkan dengan dunia yang ada pada hari ini. Tapi kita ni nak muajjal, nak cepat. Kalau boleh minta hari ni selalu terima. Setara mana kita hubungi dengan Tuhan, kena tilik diri kita pula. Ini persiapan yang tak boleh lupa untuk kita balik ke akhirat. Tengok hadis yang ke-50, 57 dan 58. Sebelum ni aku baca hadis 3 hadis dah berkaitan dengan kematian, ajal. Dah ada 3-4 hadis semua. Dah 50, 57, 58, 59, 60. Dah hadis 50, 57 dan 58 musannif syarah yang tersebut menerangkan bahawa sakarat maut adalah satu keadaan yang tetap yang akan ditepuh oleh setiap orang. Kata musannif daripada kesimpulan 3 hadis. Sebelum ni aku baca hadis saja, tak syarah, tidak ambil lagi petik ke syarah musannif. Kata dia 3 hadis hak sebelum ni, kata musannif dia menerangkan, Nabi menerangkan sekarat maut adalah satu keadaan yang tetap akan ditepuh oleh setiap orang. Mati dan suasana kematian tak boleh lagi. Setiap orang kena tepuh. Takut kau nak mati, suka kau nak mati, lari kau nak mati, kena tepuh. Dengan kata lain, wajib mati, pasti mati, maka kita bersedialah. Itu hak penting. Takut kena sedia juga. Tak usah mati pun kena sedia juga. Nak mati pun kena sedia juga. Tak boleh mati dengan gitu, tak boleh. Mati seperti binatang mati, tak boleh. Sebab kita manusia yang beragama Islam ditaklifkan hukum, dibebankan dengan hukum syarak yang wajib kita patuh dan tidak boleh sama sekali kita langgar. Kata musannif, tetap yang akan ditempuh oleh setiap orang apabila sampai ajal yang telah ditentukan. Siapa masa jumpa kita dengan mati, kok mana-mana, takut kau, berani kau, lari kau, masuk elu bercaci kau, mesti jumpa dengan mati. Dengan berbagai-bagai cara mati ni ada macam-macam cara. Kita tengok orang mati lah ni lah, segar pun mati, sakit pun mati. Hak sakit logik lah mati, hak sakit nama dah. Hak segar tak ada nyakit pun mati. Tak minggu lepas sejik kita ni orang mati tangga tu ya. Hari Jumaat baru ni. Mari jauh tapi siapa masjid pada luar. Sehingga masjid mati sejik. Enggak dah tu dia mati sejik, bukan mati di panggung raya. Bukan mati lebar. Mulia dah dia dari sudut pandangan manusia lah. Di sudut sisi Tuhan tak tahu lagi, perjalanan jauh lagi. Kita tak tahu supaya dia ke tak. Mati lagu mana tak tahu. Itu musannif kata dengan berbagai-bagai cara. Mati ni macam-macam. Tunggulah. Tunggu gila-gila masing-masing. Yang berat sukar, ada cara berat, ada cara sukar. Payah nak mati, susahnya nak mati. Nak sakit 9 tahun stroke, tak gerak-geri. Orang belakang makan, orang suap, berok orang basuh, kecil orang basuh, mandi orang mandi, tak mati 9 tahun. Main-main. Arwah Tok Ambo 9 tahun stroke saja. Tok perempuan 100% diurus. Ujian untuk anak. Memang mak ayah apabila sakit Tuhan nak uji anak. Dia tu memang Tuhan uji dah. Anak hak dia beranak diuji lagi setara mana boleh jaga.
bertahun-tahun 3 hari boleh kira 9 tahun 7 tahun ni lama tuan. Tak gerak geri, nak bangun tak boleh, kena bangun, nak jalan tak boleh, ngesok pun tak boleh, duduk kan terletak atas katil. Ni tak jauh kita, tak sih mati dah kita. Tapi nak kita jumpa sikit lagi. Tuhan uji sakit lama ni bukan saja-saja. Antara hikmah nak suruh gugur dosa. Dengan syarat sabar. Terima ya Allah. Aku redha ya Allah. Muwi sakit kat aku biarlah lama pun tak apa. Aku terima sebab hakmu berlaku. Segar hakmu, sakit hakmu, sihat hakmu. Aku terima dengan hati yang lapang ya Allah. Boleh kena duduk gitu. Wi sakit lutut tak tahu apa kali ngeluh dah. Alah payahnya nak sembahyang kena duduk atas kursi. Alah payahnya nak mari sijil. Nak dengan orang ngajar pun payah. Nak duduk atas kursi dengan orang ngajar malu kau orang nak duduk bawah lengok. Nak belunjuk kata kau orang. Sikit baru tu. Kalau sakit 9 tahun saat ni. Mandi orang suak, orang tak suak tak makan. Berak orang basuh, kucing orang basuh. Kalau berak orang tak basuh, tarik situ sehari tu mah. Lagu mana kalau kita? Lalu ni kita duk pukul atas orang. Hak tu musuh ni kata berbagai-bagai cara mu nak mati. Kena cara lagu tu Allahu Akbar. Waliyazubillah misalik. Minta jauh. Kita tak si nyusah ke anak-anak, ke anak-anak, ke bini, ke suami tak si. Nak suruh mudah-mudahnya. Dah kalau dah 9 tahun ni habis orang susah. Nak habis orang. Nah, waktu kita kena fikir sangat. Nak pergi akhirat bukan nak pergi makan angin. Pergi akhirat bukan supaya pergi kamera halal. Bukan supaya pergi pula perhatian. Pergi akhirat ni bukan pergi tempat makan angin. Pergi tempat nak kena timbuk demo. Nak timbuk habuan. Waktu kena mikir. Baru kita jadi duduk atas dunia ni tidak agah, tidak entah. Baru nafsu jadi lunak, nafsu jadi kuru. Tak gedebe mana nafsu. Sebab kita mikir nak pergi akhirat. Dengan berbagai-bagai cara yang berat, sukar atau yang mudah dan senang. Kata musannif, ada orang payah, ada orang sukar nak mati, ada orang mudah, senang. Tak nyusah orang sikit abuk. Cikgu sekolah hamba. Cikgu sekolah hamba ni sahabat baik hamba lah. Hamba cerita sikit. Siap hari mesti sembahyang sunat duha. Sibuk selama mana duduk di sekolah, time rehat kau ada free, mesti sembahyang duha. Tak tinggal. Hamba duduk sekolah hamba dah ni 13 tahun dah. Dia dulu pada hamba lagi duduk sekolah lah ni. Tak tinggal sembahyang duha. Zuhur mesti sembahyang Jumaat di sekolah sebelum kelik. Hari dia nak mati, tak sakit, darah tinggi tak ada, kecil mani tak ada, uah pinggir tak ada, 3 serangkai tak ada, jatuh tak ada, bukan tak ada jatuh, tak ada nyakit jatuh, tak ada jatuh, kau lama dah. Tak ada. Aktif, suka, main bola boleh, main sepak boleh. Mati, hari nak mati, diterima watikah kenaikan pangkat dalam Jepang di UTM macam. Klik pada UTM pukul 10 ngajar. Dah sembahyang zuhur Jumaat. Sudah sembahyang zuhur Jumaat, sambung tambah pukul 2.30, berhenti pukul 4. Berhenti pukul 4 duduk sementara asar, sembahyang asar. Sudah sembahyang asar, main bola riyadhah. Main bola 40 minit, ubah pada hati. Tak ada sakit ke apa? Kita tengok tak ada susah sikit abu. Anak tak pernah basuh berak, anak tak pernah basuh kecing dia, anak tak pernah suap makan dia, anak tak pernah pakai baju dia. Ada ke kita agak lagu tu nak mati? Ni orang yang duduk dekat dengan hamba ni, orang rapat hari-hari duduk di sekolah, ada gapo bicara, ada mati yang cukup dicemburui. Saya tak ada nak minta maaf.
Tak, saya tak ada jumpa pun ada. Tak, sudah main bola 45 minit, dia rasa letih sikit nak duduk. Rehat, tarik nafas seru 3 kali, habis mati. Tengok. Kita duk tengok orang tu. Sebab kita tak mati lagi. Gia kita lagu mana? Mudah ke senang? Hak saat ni cukup mudah, cukup senang. Tak ada susah orang hidup sikit apa. Anak tak susah, bini tak susah, cucu tak susah. Ada. Kita. Ni kena memikir tu. Ni ngaji bab tauhid ni, inilah ngaji tauhid ni. Nak fikir diri kita, bukan nak fikir orang. Nak fikir diri kita, nak mati atas lagu mana aku ni nak mati. Mudah gitu, kau senang gitu, kau agak. Nah, minta dengan Tuhan lah. Bukan minta dengan hamba juga lah jalan je. Minta dengan Tuhan. Ya Allah. Nah, kalau mu nak ambil nyawa aku, ya Allah, mu ambil dengan mudah-mudah, dengan senang-senang, ya Allah. Ya Allah, kalau mu nak mati aku, tak susah anak bini aku, ya Allah. Minta dengan Tuhan. Nah, jangan siapa tak susah. Anak bini puah pero, anak bini puah cara. Minta dengan Tuhan. Biar Tuhan permudahkan sakarat maut. Nak cabut roh, nak mati, biar Tuhan mudah. Kerja Tuhan kan? Bukan kerja kita. Mati ni kerja Tuhan. Nah, walaupun demikian, keadaan sakaratul maut tidaklah mendatangkan baik atau tidaknya tidak mendatangkan baik nasib seseorang selepas mati. Kata musannif, walaupun sakaratul maut tu mari, sama ada mati dengan baik, mati dengan jahat, tak, bukannya boleh menentu nasib kita lepas mati. Jadi keadaan mati kita bukan boleh menentukan selepas mati. Orang kata mati baik, mati molek, adakah lepas dia mati baik? Tak tahu. Orang ni mati uduh, mati jahat, mati seksa, adakah lepas dia mati seksa juga? Tak tahu. Ini yang nak dibahas oleh musannif. Keadaan orang mati, kalaulah dia mati baik, tak, lepas dia mati adakah baik? Tak tahu. Ada siapa tahu. Begitu juga kalau orang mati dengan keadaan tidak baik, lepas dia mati adakah tidak baik? Juga tidak tahu. Walaupun demikian, keadaan sakaratul maut tidaklah mendatangkan baik atau tidaknya baik nasib seorang selepas mati. Kerana dari maksud hadis-hadis yang tersebut dapat dipaham bahawa sukar yang terdapat pada sakaratul maut itu memang ada hikmahnya. Kata musannif dalam 2-3 hadis 5 benar, 57, 58, tak, susah mati tu ada hikmat juga. Dan mudah nak mati juga ada hikmatnya. Apa hikmat? Antara perbahasan ulama yang musannif nak bawa di sini ada hikmat. Iaitu hikmatnya boleh jadi Allah Ta'ala hendak membersihkan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu. Tengok dia payuh nak mati 9 tahun sakit saja. Tuan-tuan bayangkan kalau 9 tahun dia duduk taubat saja, tidakkah gugur dosa dia? Tak, Tuhan sebut dalam ayat Quran, tak tahu berapa puluh kali ulang pasal suruh taubat atas dosa yang kita buat. Aku terima, ud'uni astajib lakum, memintalah aku makbul. Fastaghfiru li dzunubihim, meminta apalah atas dosamu. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada orang yang boleh hapus dosamu kecuali Tuhan, kecuali Allah yang mengampun dosamu. Andai kata kalau kita sakit 9 tahun, kita duduk dengan taubat, dah kerja buat dak, pergi cedok dak, pergi makan gaji dak, ukah pohon rokok dak, duduk atas tikas sejadah, atas katil ngawas sebesa istighfar 100,000 saja.
10,000 sehari. Dia kerja buat dah. Selawat 10,000 sehari. Nak kata benda lain, nak kata gapo dah mu tak ada kerja dah. Mulut boleh kecek tapi anggota lain kena stroke tak lewat kau. Susah nampak dia nak mati payah. Tapi kata musannif hikmat dia, Tuhan nak gugurkan kesalahan dan dosa-dosa. Peluang untuk dia taubat, kata sakit 5 tahun, 4 tahun, panjang masa untuk dia taubat. Kerja dah. Tak ada dah anak erik suruh pergi benda cari padi dari kadang kena stroke itu tak ada. Anak kata tak ada kerja ayah, duduk atas tinggal jadah tunggu rumah. Tak ada suruh hukah bodokong dah, erik kaki cepek, tak ada dah masa tu. Peluang nak buat ibadat, peluang nak istighfar, peluang nak selawat cukup terbuka berbanding dengan hak segar-segar mati saat ni. Ini hikmat orang tak tahu. Kata musannif, nak gugurkan kesalahan dia, nak gugurkan dosa dia, iaitu boleh jadi Allah Ta'ala hendak membersihkan, nak cucikan kesalahan dia, dosa dia yang telah dilakukan oleh seseorang itu, atau hendak menggandakan pahala. Kalau tak luruh dosa, kalau tak Tuhan apa dosa pun, Tuhan nak ganda pahala dia. Apa pahala dia banyak? Dia sabar atas musibah. Tuhan uji dia sakit, aku terima Tuhan. Mui sakit lah lagu mana, aku tetap terima. Ini qada qadamu Tuhan. Dia sabar atas sakit. Apabila sabar alal bala, as-sabru alal bala, pahala berganda-ganda, berlipat ganda pahala. Semaya dalam keadaan sakit, lagi banyak pahala. Baca Quran dalam keadaan sakit, lagi banyak pahala. Sebab sakit pun dia boleh buat lagi. Kita segar pun tak buat. Dia sabar. Dia insah bahawanya sakit, hak Tuhan hantar kat aku ni warning untuk mati. Maka dia usaha untuk buat pahala, untuk buat ibadat berganda-ganda. Nak buat benda lain tak ada dah. Tak boleh pergi dah. Kaki tak boleh pergi dah. Nak pergi buah kedai kopi naik ke bawah, nak kena stroke dah. Duk lepok dah. Nak bangun pun orang akak, nak berak pun orang basuh. Nak pergi mana lagi dah. Duk situ lah. Peluang. Adakah boleh kita kalau kena gigi kita lagu tu? Sakit kita kena stroke, boleh buat amal ke dak agak-agak kita. Dah tuan-tuan pergi ziarah orang sakit. Khususnya orang sakit kena stroke, tak boleh jalan. Setara mana dia buat amal? Tuan-tuan kita tengok. Nah, jarang putih mata hak boleh buat amal sebuah amal cerita ni. Dah, payah dia sakit nak buat amal. Tapi kalau boleh buat amal dalam keadaan sakit, lagi hebat. Tuhan ganda pahala, Tuhan nak angkat derajat dia. Atau Tuhan hendak menggandakan pahala dan meninggikan darjatnya. Bukan sekat nak ganda pahala, nak angkat darjat dia. Bapa dia sabar atas bala yang Tuhan beri dia. Dia sabar atas ujian hak Tuhan beri dia. Darjat iman dia naik. Tahap iman dia kuat tinggi. Kalau kena atas kita boleh ke tak? Tak tahu. Nah, ini gantung kepada iman masing-masing, bergantung kepada keyakinan masing-masing. Nah, buat amal dalam sakit boleh buat, mesti dalam segar dia buat dah. Kalau dalam sakit baru nak sembahyang sunat taubat, dalam sakit baru nak start selawat, tak jadi tuan-tuan. Percaya tuan-tuan. Orang yang boleh kekal sembahyang tahajud dalam keadaan sakit, mesti sebelum sakit dia sembahyang tahajud. Tak tinggal dah. Arwah Tok Guru ni Abdul Aziz. Dah antara salah seorang orang yang kuat beramal. Dalam masa segar tak aja tinggal tahajud malam. Dalam keadaan kritikal sakit, khabar tak khabar, doktor pakai heran apabila cocok obat nak suruh rehat. Siapa masa tahajud pukul 3, pukul 4 dia bangun ambil sembahyang, boleh sembahyang tahajud. Sehingga malam terakhir sebelum dia mati pagi esok pun dia sembahyang tahajud.
Buat apa? Lalu sakit boleh. Sebab masa segar tak tinggal dah. Masa segar ahli tahajud dah. Ahli qiyamul lail dah. Begitu juga kita. Agak kalau kita tak rajin buat, nanti sakit nak buat, jadi kedok agak-agak. Oh, tak usah koyak lah tuan-tuan. Banyak perbahasan ulama, orang dalam keadaan sakit boleh buat amal. Kata ulama, mesti sebelum dia sakit dalam keadaan segar, dia dah buat amal. Maka dia boleh bawa amalan yang dia buat dalam segar, sekalipun dia sakit, dia boleh istiqamah. Kita tak tahu lagi, muka tak kena lagi. Agak-agak boleh. Agak-agak boleh. Dah. Nak selawat 1000 sehari pun tak gerak dah. Dah 170 tak sah. Muka tak gerak hidup saja dah modok kokoknya. Cakap tak boleh buat 1000. Mudah ya 1000, bukan lama setengah jam. Sehari-sehari 24 jam. Tak buat juga kalau tak biasa buat. Tak boleh nak buat kalau tak biasa buat. Dia kena sebelum sakit, memang dia kaki selawat dah. Baru dia boleh buat. Oh, kalau sakit, sebelum sakit tak hanya baca sakit, kau duk ngepek kanuk. Mu tak cara kaku kita hawak lautan lah aku biar duk dengan nyamuk lautan lah. Ngepek gitu. Anak amal tak ada sampai nak cara kaku nak apa tak secara. Kita umur kewajikan masyarakat lah aku. Dah sebut tu. Tak ada pedah sikit apa dah ada sakit dah sebut tu. Sepatut dalam keadaan sakit Allah, 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 Allah sebut tu Tapi tak. Sebab belum sakit tak sebut dah. Tak jadi, dia jadi barang ni tidak jadi dengan pura-pura. Dia jadi dengan darah daging. Amalan itu dah jadi darah daging kita. Sekalipun kita sakit, tetap boleh buat. Supaya dengan cerita tu urusan ni lah. Apa boleh bangun semaya tahajud, walaupun doktor cocok obat tidur, tai semaya tahajud, jaga sedar molek-molek, boleh semaya tahajud. Doktor heran, dia kata, doktor ni kata, hamba kecek dengan anak dia tu saya bayar hamba. Doktor kata obat tidur ni kalau hamba cocok kat orang lain, tidur 3 hari 3 malam tak bangun. Cocok dalam tubuh tu guru. Siapa main tahajud, sedar semaya tahajud. Kita boleh ke tak sampai tahap tu? Tak boleh, usaha lah. Tekau segar lagi ni. Oleh itu tidaklah benar anggapan setengah orang yang menyangka bahawa beratnya sakaratul maut itu mendatangkan kemurkaan Allah. Kata musannif, kalaulah mu kata orang payah mati tu Tuhan derhaka dak. Salah. Jangan buat sangka gitu. Orang payah mati, orang sakit lama, sakaratul maut, dia seksa, dia ni Tuhan murka dak. Bukan. Itu sangkaan yang salah. Dak. Kan dalam satu hadis Nabi sebut, dalam sebut satu hadis yang masyhur, siapa-siapa mengamalkan amalan ahli syurga, tapi dia boleh masuk neraka. Dan sebaliknya Nabi sebut, sesiapa yang mengamalkan amalan ahli neraka, tetapi dia adalah ahli syurga. Mafhum satu hadis panjang. Apa Nabi sebut gitu? Nabi kata orang ni dia beramal amalan ahli syurga, tapi dia masih lagi neraka. Sebab ulama bahas hadis ni khulasah kesempurnaan ulama buat. Penghujung mati, penghujung hidup nak matilah ke mana? Bergantung di situlah. Kalau mati dengan fasik, kalau mati dengan maksiat, kalau mati dengan syirik, kalau mati dengan murtad, sekalipun dia beramal ahli syurga, masih lagi ahli neraka. Begitunya sebalik Nabi sebut, dia beramal harian apa supaya dia ni ahli neraka. Ada kata neraka, tapi kata Nabi orang ni masuk surga. Sebab apa? Penghujung akhir dia dalam keadaan dia sakit, dia taubat, dia isah. Dia taubat, dia isah, dia istighfar, dia selawat, dia taubat. Tuhan terima taubat dia.
maka mati dia jadi ahli syurga. Maknanya kata ulama perbahasan tentang hadis ni, nilai tambah yang paling besar sekali penghujung ayatmu lagu mana. Lagu mana amal lemu, lagu mana akidahmu, lagu mana pergiamu. Di situ penghujung sebenarnya. Waktu kena jaga molek akidah, kena jaga molek ibadat. Takut punuh, takut rosak. Punuh di saat kita nak mati, wal'iyadzu billahi min zalik. Dan tengok lagi, oleh itu tidaklah benda anggapan setengah orang yang menyangka bahawa beratnya sakaratul maut itu mendatangkan kemurkaan Tuhan, dan ringannya sakaratul maut pula mendapat keredaan Tuhan. Ada orang berpandangan orang yang ringan sakaratul maut dia ni adalah Tuhan redha. Kata musannif itu adalah anggapan yang salah. Anggapan itu tidak betul. Sebab di sisi Tuhan tak ada siapa yang tak tahu. Setara mana dia dengan Tuhan, setara mana amalan dia terima ke tak di sisi Tuhan, wallahu a'lam, tak ada siapa tahu. Sebab itulah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak merasa iri hati kepada seseorang dengan sebab senang keadaannya ketika ia mengalami sakaratul maut. Kata Aisyah, aku tidak iri hati, aku tidak rasa sedih. Orang yang mati dengan matinya mudah, nak mengalami sakaratul maut yang senang, yang mudah. Kata Aisyah, aku tidak iri hati. Apa? Setelah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun mengalami sakaratul maut dengan keadaan yang agak sukar. Kata Aisyah, sebab aku tengok di saat Nabi nak embuh nafas pun Nabi sendiri nak mati pun payah, sukar, susahnya nak di saat menghadap sakaratul maut. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jaminan syurga. Dia ni ahli syurga, tak ada dosa. Payah juga. Aisyah kata di saat nak mengembuskan sakaratul maut, saat nak mati. Pas kita hak penuh dengan dosa, bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, lagi-lagilah dahsyat. Lagi-lagilah kita kena mikir lagu mana aku nak mati sikit. Mikir bila? Mikir lah ni lah. Mikir sebelum mati. Dia mati tak payah mikir dah ya. Tunggu nak katak demo dah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pula pernah berkata, apabila seseorang mukmin masih menanggung sedikit dari dosa-dosa yang tidak dihapuskan oleh amalan baiknya, Allah akan menjadikannya menderita sukar sakaratul maut supaya ia dengan penderitaan yang demikian dapat mencapai tingkatan martabatnya dalam syurga. Kata Sayyidina Umar, orang yang tak habis dosa dia taubat, tak ada habis dosa taubat. Ada lagi Tuhan tak ampun dosa dia. Dia akan menghadapi penderitaan saat nak mati, susah nak mati. Buat apa? Supaya penderitaan yang demikian dapat mencapai martabat yang tinggi dalam syurga. Supaya kalau dia balik di akhirat, dia boleh duduk dalam syurga yang tingkatnya tinggi. Ini kat pandangan Sayyidina Umar. Dengan syarat mesti dia sabar dalam keadaan dia sakit. Mesti. Ada pun orang yang kafir pula, apabila ia melakukan sesuatu perkara yang baik di dunia, maka Tuhan mudahkan ia menghadapi sakaratul maut. Kata Sayyidina Umar, kalau orang kafir ada mati mudah, tepuh kau terakhir lelaki mati lagi, tak susah pun orang hidup. Adakah dia syurga? Tidak. Bukan jaminan dia syurga kerana mati mudah, tidak. Apa? Supaya dengan itu ia dapat menerima balasan kebaikannya di dunia. Tuhan nak tunjuk di dunia ya dia baik, tapi di akhirat kemudian ia akan terus ke neraka pada hari akhirat. Akhirat neraka juga.
Nah, hak tu kata musannif, tak boleh nak ukur di saat mati baik jaminan syurga bukan. Kalau mati susah, mati suka, mati seksa, jaminan neraka bukan. Bukan ukuran di situ. Itulah sebenarnya huraian yang musannif bawa panjang ni dalam bab ni nak menguatkan kepahaman kita bahawanya suasana kematian tu tidak menentukan benda yang lepas mati, sama ada syurga ataupun neraka. Yang menentukan itu adalah Allah Ta'ala. Lagu mana kedudukan iman kita, lagu mana kedudukan akidah kita di sisi Tuhan. Menurut huraian alim ulama, Tuhan menjadikan nabi-nabi dan wali-walinya menderita susah sukar sakaratul maut. Nak tengok nabi-nabi dah banyak juga diuji sakitnya di saat nak mati, di atas dengan penyakitnya, makan kolak saat nak mati. Ada nabi nak mati digergaji belah dua tubuh, mati dengan gaji dua. Mana susah. Nah, hanya untuk menambahkan ketinggian derajat mereka, kata musannif, Tuhan nak angkat derajat dia di akhirat dalam syurga yang tahap tinggi. Martabat syurga, martabat yang tinggi. Lagu tu pula. Ada pun orang Islam yang dikenakan mereka mengalami susah suka sakaratul maut adalah menjadi kafarah, penghapus dosa. Banyak ulama kata orang mukmin biasa buat kita lah yang suka nak mati, yang diuji di saat nak mati dengan sakit, dengan penyakit, sebenarnya di sini adalah kafarah. Satu kifarah. Parak ke apa? Kifarah nak hapus dosa. Dengan syarat kena sabar. Kena terima takdir tu. Tuhan qada Tuhan pilih dah aku nak mati payah, kena nyakit bertahun-tahun baru mati. Terimalah. Jangan lawan takdir, jangan lawan qada Tuhan. Lawan qada neraka lah pula. Tuhan buat apa wis sakit kat aku Tuhan. Orang lain tak sakit. Tanya kerja Tuhan. Tak perlu tanya kerja Tuhan, dia maha kuasa. Terima apa yang Tuhan takdir atas diri kita. Atau balasan seksa terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Kerana sakit lama kifarat sakaratul maut tu balas apa atas dunia dia buat seksa kau orang, buat nyanyi kau orang. Sebelum mati Tuhan kifarat atas diri dia, seksa etek. Seksa kan sakit lama nak mati. Sebab masa muda-muda dulu dia kaki buku orang, dia kaki katak orang. Kalau umi mati gitu sedaklah dia tak serah. Jadi tu hewe sakit lama tu raya rasa aku mana seksa. Kata orang, satu kifarah. Satu kifarah untuk dia. Dia sabar, naik darjat. Dia tak sabar, turun darjat. Punuh dak sebagai seorang hamba Allah Ta'ala. Dalam pada itu tiap-tiap orang dalam menghadapi sakaratul maut dikehendaki mengingati Allah dengan sungguh-sungguh serta berdoa semoga Allah memberi pertolongan kepadanya semasa menalami penderitaan sakaratul maut. Musannif tutup dalam pembicaraan ni, lagu mana kita orang mukmin tak boleh gidah kata musannif nak menghadapi mati dikehendaki mengingati Allah. Kita tak boleh lalah, kena ingat tu. Apa nak ingat kan? Kena sebut hati, sebut mulut sampai ke hati. Bukan sebut mulut saja, hati duduk lain. Dah, sebutlah ke mana? La ilaha illallah. Sebutlah ke mana? Allah, Allah, Allah. Ni duduk saja ke duduk buat? Pasal lagu, dengar lagu. Mulut turut lagu. Patut tak ada dah tu. Sebelum mata pejam malam, biar mati, biar jenera dengan kalimah la ilaha illallah. Biar pergi dengan Allah, 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 Allah. Jenera. Ajar gitu. Tak sewi jenera dengan kalimah la ilaha illallah, jenera dengan ayat Allah. Baca qul huwallahu ahad, Allahus samad,
Baca sampai biar yang negara dengan keluar Allah. Sebab keluar Allah ayat akidah, ayat ketuhanan. Allah Esa, Allah Maha Esa, Allah Tunggal, Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Dan Allah tepat tumpuan semua dalam cerita ayat keluar Allah ni ayat akidah. Yang negara tu. Ni negara boleh tengok Gusti dengan anak-anak. Negara boleh tengok cerita Korea dengan anak-anak Allah. Orang panggil tidur dengan tidak ada persiapan. Kalau mati, mungkin kita tak tahu. Ni kita duk cerita mati tak tahu. Kalau kita tahu, mudah kita duk congok ready dengan keluar dengan air semaya, dengan taubat. Kalau kita tahu ready gitu. Atau orang kata lebih baik orang mati di tali gantung berbanding dengan puak kita. Sebab apa? Puak kita tak tahu lagu mana nak mati. Puak mati di tali gantung, mu masa setengah jam. Mu taubat, mu istighfar, mu semaya tahajud, mu semaya taubat, mu tayyuk, mu doa sungguh. Pukul 9 lepas ni mu kena kata. Lebih baik dia tahu. Ini perbahasan ulama. Panjang cerita ni. Tak sup pula malam ni, kona kau ni pula. Duk congok dia ready tu pukul 9 tepat tengok dunia tak ada dah. Habis dia buat dunia duduk dengan Tuhan. Allah, Allah, Allah. Siapa seng orang tarik tali mati dengan terima. Mulia dia pada kita ni mati. Sebab dia tahu pukul berapa, jam berapa, mana di tali kata. Kita tak tahu ni. Ala kelik pandai kau trailer kau tak tahu. Wallahu min zalik, ni tak jauh. Tu di penghujung perbahasan ni hadis 59, 58, 57, 56 musannif bahas mesti mu kena ingat Tuhan. Tak boleh lalang. Mengingati Allah dengan sungguh-sungguh. Mungkin wak lolok. Kalau orang kampung kecil biar rapat kau tulai teh. Biar segar rapat kau tulai teh. Makan kita Allah izin. Minum kita Allah ui. Jalan kita Tuhan gerak. Semua hak Tuhan. Tak ada oskar rambut kita. Biar siapa tak tu. Tak lebih kaya sikit pitih aku ni. Orang main tak dekat orang nak bagi kemuan nak pitih aku. Ngaku aku dah. Sedangkan kita ngaji rezeki ni hak Tuhan bu. Ui kaya sikit ngaku hak kita dah. Payah nak mati lagi ni. Panjang lagi perjalanan nak mati. Serta berdoa semoga Allah memberi pertolongan kepadanya, kepada kita semasa mengalami penderitaan sakaratul maut. Minta dah ni. Ya Allah. Ya Allah, memudahlah aku nak mati ya Allah. Memudahlah kematian aku ya Allah. Allahumma inni ala sakaratil maut. Nabi ajar Allahumma inni ala sakaratil maut. Ya Allah ya Tuhanku, berilah pertolongan di saat aku nak mati ya Allah. Mu tolong aku ya Allah di saat aku nak mati ya Allah. Ya Allah, mu permudahkanlah kematian aku ya Allah. Ya Allah, jangan mu susahlah kematian aku ini kepada anak-anak, isteri, suami yang aku tinggal yang masih hidup ya Allah. Tak lagi dah, sudah kena doa dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab dia yang menghidupkan kita dan dia yang mematikan kita. Dia yang memilih bagaimana keadaan untuk kita mati. Bukan kita pilih, dia yang mentakdirkan lagu mana suasana kita. Maka mintalah dengan dia. Insya-Allah Tuhan makbul doa kita. Bukan minta semalam teka hamba royak ni sahlah sementara. Duduk 3 hari lah tak tahu lah ke mana. Kena istiqamah 3 hari pas nak jumpa pula 2 minggu nama nak royak pula ilah. Istiqamah tiap-tiap malam, tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, tiap-tiap hari. Secara istiqamah insya-Allah, kata Allah ud'uni astajib. Meminta aku makbul. Pada sekat tu minta maaf banyak dah. Tak habis lagi huraian hadis ni, baru 3 hadis, 2 hadis lagi 59 dengan 8 sikit lagi kan. Dah sekali lagi insya-Allah kita tamat.
Jadi apa yang disebut oleh musannif berkaitan dengan keadaan luar sana nak mati, ini suatu inzar, suatu peringatan yang nilai tambah amat besar untuk kita, supaya kita sama-sama semangat dalam buat amal. Tak kira amal lagi apa, kita kena semangat dan kita kena bersiap sedia untuk menghadapi sakaratul maut. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arzuqna qabla al-maut taubah wa 'inda al-maut syahadah wa ba'da al-maut jannata wa na'imah. Allahumma inna ala sakaratil maut. Allahumma inna ala sakaratil maut. Allahumma inna ala sakaratil maut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.